Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan di ruangan Warkah Duha, bersiaran hanya di Manis FM, Permata Pantai Timur. Saudara, dalam suasana kita mengenang peristiwa Isra' wal Mi'raj, saya ingin bawakan pada kesempatan pertemuan kita kali ini ada satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjidil Aqsa, asbaha yatahaddatsu an-nasu bidzalika." Kata Aisyah, apabila Nabi telah diperjalankan oleh Allah ke Masjidil Aqsa, maka orang ramai di Mekah ketika itu sudah mula bercakap-cakap. Fartaddan nasun faman kana amanu bihi wa saddaquhu. Maka kata Aisyah, ada sebahagian daripada orang yang dulunya percaya kepada Nabi, tapi bila mendengar cerita Isra' wal Mi'raj ini, lantas irtadda, mereka murtad dan berpaling daripada percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'u bidzalika ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Lalu dalam keadaan kelam kabut itu, orang pun membawa cerita ini kepada Abu Bakar tentang kelam kabut atau krisis kepercayaan yang telah berlaku ketika itu. Faqalu hal laka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihi lailata ilal Baitul Maqdis. Orang ramai bertanya, wahai Abu Bakar, adakah tuan percaya bahawa sahabatmu iaitu Muhammad, dia mendakwa dia telah diperjalankan waktu malam ke Baitul Maqdis malam? Qal au qala zalika? Qalu na'am. Qal la in kana qala zalika laqad sadaqah. Abu Bakar bertanya, benarkah sahabat saya berkata yang demikian? Jawab orang ramai, benar. Dia mengatakan malam tadi dia telah diisra'kan ke Baitul Maqdis. Maka dijawab oleh Abu Bakar, la in kana qala zalika laqad sadaqah. Kalau itulah yang diperkatakan oleh Muhammad, maka dia berada di pihak yang benar. Lantas orang ramai bertanya, awatusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila Baitul Maqdis wa jaa qabla an yusbih. Orang ramai bertanya, bagaimana mungkin tuan percaya dia telah pergi ke Baitul Maqdis malam tadi dan balik sebelum subuh? Jawab Abu Bakar, na'am, inni la asaddiquhu fima huwa ab'adu min dhalika, usaddiqu bi khabaris sama'i fi ghadwatin aw rawhatin. Abu Bakar menjawab, saya percaya dia daripada dulu lagi. Bahkan ada perkara yang lebih jauh daripada itu pun saya percaya. Saya percaya berita-berita dari langit yang dibawa oleh beliau yang diterimanya pada waktu pagi dan juga waktu petang. Falizalika summiya Abu Bakrin as-siddiqah. Maka kata Aisyah, oleh sebab peristiwa itulah Abu Bakar telah digelarkan dengan gelaran as-siddiq. Hadis riwayat Al-Hakim. Saudara, apa pelajaran daripada kisah ini? Kisah ini memberi pelajaran kepada kita bahawa dalam menghadapi krisis kepercayaan,
Kita memerlukan watak-watak manusia seperti Abu Bakar yang kerjanya mendamaikan, menenangkan dan menyeimbangkan. Sebab itu disebabkan peristiwa Isra' Mi'raj inilah Abu Bakar telah diberikan kedudukan yang istimewa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara dia menyebabkan politik di Mekah ketika itu menjadi seimbang kembali. Sebab itu Nabi pernah menyebut, inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin walau kuntu muttakhizan khalilan ghaira rabbi lattakhaztu Abu Bakrin walakinna akhuwatul islami wa mawaddatuhu. Sesungguhnya, kata Nabi, manusia yang paling mententeramkan aku, memberikan kedamaian kepada aku dalam aku berkawan dan bersahabat, dalam harta, dalam hubungan manusiawi. Dan kalaulah aku boleh ambil satu orang, tak lain tak bukan Abu Bakar, kata dia. Dan jikalau aku boleh mengambil seorang kekasih selain daripada Tuhan, nescaya Abu Bakarlah yang aku ambil sebagai kekasih. Namun dia adalah sahabatku dan dia adalah saudaraku. Saudara, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilahirkan 2 tahun selepas peristiwa tentera bergajah datang menyerang kota Mekah, dan dia adalah sahabat setia kepada Nabi kita sejak sebelum baginda diutuskan menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ilmuwan telah bersepakat bahawa Abu Bakar merupakan lelaki pertama yang memeluk agama Islam. Imam An-Nawawi rahimahullah, dia telah membahagikan orang-orang yang terawal masuk Islam kepada beberapa kategori. Pertama, golongan lelaki dewasa yang pertama masuk Islam yang merdeka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kategori yang kedua, golongan kanak-kanak yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kategori ketiga, golongan wanita pertama masuk Islam, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kategori keempat, golongan mawali, iaitu orang yang menjadi pembantu yang masuk kepada agama Islam adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan golongan hamba sahaya pertama yang masuk Islam adalah Bilal bin Rabah An-Nawawi. Maka Abu Bakar tersenarai sebagai antara orang yang paling awal memeluk Islam. Dan daripada tangan beliau, dia telah berusaha mengislamkan 5 orang tokoh Quraisy yang begitu terkenal pada masa itu, iaitu Uthman bin Affan, Talhah, Az-Zubair, Sa'ad, dan mereka ini, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdul Rahman bin Auf, dan mereka ini menjadi pejuang-pejuang Islam peringkat awal di Mekah, dan mereka Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar inilah orang yang sentiasa bersama-sama dengan Nabi semasa di Mekah dan juga sama-sama ke Madinah berhijrah dengan Nabi. Sebab itu Nabi SAW ketika menghantar ekspedisi ataupun menghantar wakil untuk menjalankan kerja-kerja haji, baginda akan menghantar Abu Bakar untuk memimpin rombongan haji. Dan Abu Bakar pernah ditugaskan sebagai Amirul Hajj ketika musim haji yang dipanggil Haji Wada'. Dan kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, keistimewaan Abu Bakar yang tak akan mungkin dimiliki oleh orang lain adalah dialah yang menemani Nabi daripada Mekah ke Madinah. Dalam peristiwa hijrah, Allah telah memilih Abu Bakar untuk menemani baginda Nabi, dan Allah rakamkan dalam surah Taubah ayat yang ke-40, Thaniya thnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua, di waktu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Begitu hebatnya Abu Bakar sampai hubungannya dengan Nabi direkodkan dalam Quran. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
yang menunjukkan kesungguhan Abu Bakar As-Siddiq. Nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghar. Ketika kami semua berada di dalam gua, aku telah terpandang kaki orang-orang musyrik berada dekat dengan kepala kami. Faqultu ya Rasulullah, law anna ahadahum nazara ila qadamai la absarana tahta qadamai. Aku beritahu pada Nabi, ya Rasulullah, kalau ada di kalangan orang kafir ini yang tunduk melihat, nescaya mereka akan nampak kita bawah kaki mereka. Faqal ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnainillahu salisuhuma. Maka kata Nabi, ya Abu Bakar, tidakkah engkau tahu walaupun kita berdua, tapi yang ketiga adalah Allah. Begitu juga ketika hendak memasuki gua, Abu Bakar As-Siddiq telah masuk terlebih dahulu demi memastikan tidak ada perkara yang boleh membahayakan Nabi SAW. Begitu juga semasa perjalanan hijrah itu, Abu Bakar terkadang berjalan di depan, kadang-kadang berjalan di belakang, kadang-kadang di kanan, kadang-kadang di kiri. Apa sebab? Kerana nak menjaga keselamatan Nabi. Sebab itu perkara ini diakui sendiri oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Semasa pemerintahan Umar, ada setengah pihak menganggap Sayyidina Umar lebih hebat daripada Sayyidina Abu Bakar dari segi idea, inovasi, corak kepimpinan, banyak perkara-perkara baru yang dilakukan oleh Umar berbanding Abu Bakar. Maka apa kata Umar ketika orang membanding-bandingkan dia dengan Abu Bakar? Wallahi, lailatun min Abi Bakrin khairun min ali Umar, wala yaumun min Abi Bakrin khairun min ali Umar. Demi Allah, satu malam Abu Bakar lebih baik dari satu malam keluarga Umar. Satu hari Abu Bakar masih lebih baik dari satu hari keluarga Umar. Apa sebab? Kerana Abu Bakar dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam gua. Faja'ala yamshi sa'atan baina yadayhi wa sa'atan khalfahu. Ketika mereka berjalan, kadang-kadang Abu Bakar berada di depan Nabi, kadang-kadang dia berada di belakang Nabi. Sampai-sampai Nabi heran lalu bertanya, kenapa Abu Bakar? Sekejap engkau di depan, sekejap engkau di belakang. Apa jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, azkur talaba fa'amshi khalfaka, thumma azkuru rasada fa'amshi baina yadayka. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ketika saya terasa kita sedang dikejar, saya berjalan di belakang nak jaga. Ketika saya terasa bahawa kita sedang diintai-intai musuh, saya berjalan di depan supaya dapat mengawal. Dan kata Umar, ketika mereka sampai ke gua, Abu Bakar telah berkata, ya Rasulullah, aku akan berada di tempatmu sampailah kita masuk gua. Kemudian mereka pun masuk ke gua. Abu Bakar berkata, turunlah wahai Rasulullah. Kemudian mereka turun. Thumma qala Umar, walladhi nafsi biyadihi, latilka laylatu khairun min ali Umara. Maka kata Umar, demi Allah, satu malam Abu Bakar menemani Nabi di gua dalam peristiwa hijrah itu lebih mulia dan lebih baik daripada satu malamnya keluarga Umar. Ini hadis dalam riwayat Imam Hakim dan juga Al-Baihaqi. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saudara sekalian, adalah Khalifah Ar-Rashidin pertama yang mana kepimpinannya telah menguatkan agama Islam serta membawa kemenangan kepada umat Islam. Pertama, kalau kita lihat dalam sejarah, Musailamah Al-Kadzab, dia ditentang dan dibunuh semasa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar pernah mengerahkan pasukan untuk menakluk Syam, dan akhirnya Syam berjaya ditakluki sampailah ke Iraq. Begitu juga semasa pemerintahan Abu Bakar, Al-Quranul Karim telah dikumpulkan dan beliau telah memerintahkan Zaid bin Thabit untuk melakukan kerja-kerja pengumpulan ini. Begitu juga zaman Abu Bakar lah begitu agresif sekali peperangan menentang orang-orang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat ketika itu. Begitu tegasnya sikap Abu Bakar
Sehingga para ulama mengatakan Nasrullahul Islam bi Abi Bakr yaumul riddah wa bi Ahmad yaumul fitnah. Allah telah menolong Islam melalui Abu Bakar ketika ramainya orang yang murtad ketika itu, dan Allah telah menolong Islam melalui Ahmad bin Hanbal, iaitu Imam Hanbali, pada hari ketika terjadinya fitnah manusia percaya bahawa Quran itu adalah makhluk. Ini jasa besar Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu juga kata para ulama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling dermawan sekali. Tidak ada di kalangan sahabat yang mampu menandingi kedermawanannya beliau. Sebab itu para ulama bersetuju bahawa Abu Bakar adalah sahabat yang paling banyak menderma dengan kerelaan hatinya, dan dia menghabiskan duitnya semuanya untuk perjuangan Islam. Beliau juga adalah orang yang paling banyak membantu Nabi dari segenap sudut, dan dia disaingi oleh Nabi lebih daripada orang lain. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bercerita, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kami untuk bersedekah. Jadi kebetulan kata Umar, saya ada wang untuk nak disedekahkan. Lalu kata Umar, saya berkata, kalau satu hari nanti aku akan menang di atas Abu Bakar, maka hari inilah aku akan menang di atas beliau. Maksudnya Abu Bakar sering mendahului sahabat dalam bab amal ibadah. Ada hari Nabi tanya, siapa puasa? Orang tak puasa, dia puasa. Ada hari Nabi tanya, siapa hari ni dah pergi ziarah orang sakit? Orang lain tak buat, dia dah buat. Dia sentiasa mendahului orang lain dalam bab sedekah, dalam bab ibadat dan apa saja. Maka kata Umar, hari ini aku akan pastikan aku akan mendahului Abu Bakar. Lalu kata Umar, aku pun datang membawa separuh daripada hartaku. Datang. Lalu Rasulullah bertanya, kalau kamu sudah sedekahkan separuh harta, berapa harta yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga? Maka jawab Umar, saya tinggal 1/3 untuk keluarga saya. Tiba-tiba kata Umar, datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, dia datang, dia bawa semua harta yang ada pada dia. Maka Nabi tanya, kalau kamu sudah sedekahkan semua, apa lagi yang kamu tinggal untuk keluarga kamu? Apa dijawab oleh Abu Bakar? Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka kata Umar, kalau macam inilah gayanya, sampai bila-bilalah aku tidak akan boleh menang dengan Abu Bakar dari segi amal ibadah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar telah menginfakkan kepada Nabi sebanyak 40,000 dirham. Sebab itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah bercerita, pernah Nabi bersabda, inna min amannin nasi alayya fi suhbatih wa malih Abu Bakrin walau kuntu muttakhizan khalila ghaira rabbi lattakhaztu Abu Bakrin walakinna akhuwatul islami wa mawaddatuhu. Sesungguhnya manusia yang paling memberi ketenteraman kepadaku dalam persahabatan dan juga harta adalah Abu Bakar. Kalau aku boleh mengambil seorang kekasih selain daripada Allah, nescaya Abu Bakar lah aku ambil sebagai kekasih. Tetapi dia adalah saudaraku dan dia adalah sahabatku. Dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta yang bermanfaat kepada aku sebagaimana harta Abu Bakar As-Siddiq yang telah memberi manfaat kepada aku. Dan Allah Ta'ala sendiri memuji Abu Bakar dalam Quran atas sifat kedermawanannya. Maka kalau Allah sudah memuji, apa lagi kata-kata yang dapat kita ungkapkan? وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya dari kalangan kamu bersumpah tidak mau membantu kaum kerabat dan orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah.
walya'fu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah kamu memaafkan, lupakanlah kesalahan seorang itu. Tidakkah kamu suka Allah ampunkan dosa-dosa kamu? Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nur ayat 22. Menerusi ayat ini, kata para ulama, Allah telah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya meneruskan kebaikan yang dia lakukan selama ini untuk terus bersedekah seperti biasa. Punca turunannya ayat ini adalah kerana Abu Bakar As-Siddiq, dia kecil hati dengan mulut Mistah. Mistah ni saudara beliau yang dia beri bantuan tiap-tiap bulan, tetapi Mistah telah menuduh Aisyah melakukan perbuatan sumbang. Sebagai seorang ayah, Abu Bakar rasa kecil hati, lalu dia menahan bantuannya. Maka turun firman Allah memberitahu, teruskanlah menjalankan bantuan seperti yang telah kamu lakukan sebelum ini. Inilah kehebatan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga kata para ulama, kehebatan-kehebatan lain Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah sahabat Nabi yang paling utama dan bertaraf menteri pada zaman itu. Nabi SAW tidak akan berperang melainkan Abu Bakar ada bersama dengan Nabi. Begitu juga apabila Rasul SAW uzur sebelum kewafatannya, Abu Bakar telah ditunjuk dan dilantik menjadi imam solat. Malah apabila Abu Bakar meninggal dunia, beliau telah disemadikan di sebelah makam Rasulullah SAW. Dan dia juga adalah pada zaman itu pakar rujuk yang kedua selepas Nabi SAW. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu pernah bercerita, anna mara'atan sa'alat Rasulullah SAW syai'a fa amaraha an tarji'a ilaihi. Kata Jubair bin Mut'im, pernah satu ketika seorang wanita datang jumpa Nabi kerana nak bertanya sesuatu perkara. Lantas apa jawab Nabi? Nabi suruh wanita itu rujuk kembali kepada Nabi pada waktu lain. Faqalat ya Rasulullah ara'aita in ji'tu falam ajidka? Wanita itu bertanya, ya Rasulullah, kalau next time saya datang dan saya dapati tuan tidak ada, ataupun tuan dah mangkat misalnya, ka'annaha ta'ni al-maut, kalau tuan dah wafat misalnya, macam mana pula? Apa jawabnya baginda Nabi? Fa in lam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kalau saya tak jumpa saya nanti atau saya tidak ada, pergilah tanya soalan kepada Abu Bakar. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maka saudara, inilah keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang insan, seorang sahabat yang telah memainkan peranan sangat mustahak dalam perjuangan hidup baginda Nabi memperjuangkan agama Islam. Sejak daripada di Mekah, beliau telah membantu Nabi menjalankan dakwah. Kemudian dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, dialah yang telah menyeimbangkan atau menyejukkan suhu politik dan krisis kepercayaan yang berlaku di Mekah ketika itu gara-gara orang tak percaya cerita Isra' Mi'raj. Dan dia jugalah yang membantu Nabi dalam peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia jugalah yang membantu Nabi ketika Nabi menjalankan tugas-tugas kepimpinannya semasa Nabi masih hidup dan selepas Nabi wafat. Maka wajar tokoh sehebat ini kita sebagai ahli sunnah wal jamaah menghormati dan mengkagumi ketokohan beliau. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua, kalaupun tidak banyak, dapat sedikit, boleh kita tiru sehabis daya sifat-sifat yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Sangat setia, sangat menjaga hubungan sesama manusia, mempertahankan agama, dan yang paling mustahak, dia adalah seorang yang sangat jujur dan suka membantu orang ataupun berderma. Moga-moga adalah manfaat daripada perbicaraan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan.
Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.